sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, boleh tak Ustaz tengok Ustaz? Memang ni kah? Tak. Sekarang masih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang sangat menyayangi kita. Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Allah, Tuhan yang memberikan rizki kepada kita. Allah, Tuhan yang telah mengaturkan dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita tidak bertemu. Dan setiap pertemuan, walaupun dengan seseorang yang menyakitkan kita, walaupun dengan seseorang yang membuatkan kita rasa sedih dan duka cita, tetapi mereka itulah yang mengajarkan kita erti memaafkan, erti bersabar, erti bersangka baik. Mereka itulah yang mengajarkan hati kita kuat untuk menempuh ujian yang lebih berat mendatang. Pada peringkat umur kita sekolah rendah, Allah telah susun ujian yang sesuai dengan umur kita ketika itu. Kemudian kita semakin membesar sampai remaja. Allah mengatur lagi ujian yang sesuai pada umur, pada tahap kemampuan kita berfikir, pada tahap emosi kita menerima. Kadang-kadang bila kita fikir, ada kejadian-kejadian ataupun ujian yang sangat berat yang kita tanggung ketika masih kecil, ketika di sekolah rendah, di sekolah menengah. Dan bagaimana kita boleh menghadapinya, sedangkan waktu itu mungkin kita masih belum ada kawan yang boleh memberikan nasihat yang bernas. Ketika itu kita masih belum ada tempat untuk merujuk. Belum ada lagi kuliah-kuliah agama yang begitu banyak untuk kita dengar untuk cari kekuatan. Kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap kesusahan
setiap kesedihan, bersamanya Allah berikan jalan keluar, bersamanya Allah berikan kemudahan, bersamanya Allah berikan sesuatu. Ramai orang susahkan hidup kita dan dia tidak beri kita jalan keluar. Allah yang beri kita jalan keluar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Setelah kita mula remaja, membesar sampailah saat ini, ujian silih berganti mengikut kadar iman kita, mengikut kadar kemampuan kita berfikir. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah menyalahi apa yang telah disebutkan dalam kalamnya Al-Quranul Karim. Apabila Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan menimpa, la yukallifullah, Allah tidak akan menimpakan kepada mana-mana makhluk, sama ada manusia ataupun binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluknya. La yukallifullahu nafsan, sesuatu yang bernyawa, tidak Allah membebankan jiwa-jiwa, nafsan, jiwa-jiwa, sesuatu yang bernyawa, illa wus'ah, melainkan mengikut kadar kemampuan. Kadang-kadang lidah kita sebut bila kita rasa lemah, tak mampu, ini terlalu berat, ini di luar kemampuan. Ya Allah, kenapa Engkau beri ujian ini? Ujian yang paling aku takuti, yang datang melalui suami. Ya Allah, kenapa Engkau beri ujian ini, bukan ujian-ujian yang lain? Kenapa datang ujian ini melalui anak? Harta yang paling aku sayang, yang paling aku jaga. Aku tidak ada apa-apa harta melainkan anak. Ya Allah, kenapa ujian ini yang Kau beri bukan ujian lain, contohnya. Namun, kita kena ingat, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ujian yang Allah berikan mengikut kadar kemampuan kita, dan jangan sesekali membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Kita pernah melihat orang yang sangat berat ujian, lalu kita sebut, beratnya ujian dia, ya Allah, kalau akulah, contoh, kalau saya lah, memang dah gila dah. Macam tu kan. Kalau saya kena macam dia, oi, saya gini-gini, saya gitu-gitu. Ya, sebab Allah tahu kita tidak mampu. Allah tidak beri kita ujian yang berat seperti itu. Ada wanita yang datang kepada saya, cerita tentang ujian dia melalui anak. Lalu saya tanya, anak semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Puan pernah tengok tak? Ibu ayah yang diuji dengan anak semua sakit. Anak pertama sampai anak kelima, semua istimewa. Semua sakit. Puan rasa mampu tak nak terima ujian tu? Anak kena diuruskan pampers, anak kurang upaya semua sebab masalah genetik. Ada Ustazah. Puan rasa mana lebih berat, ujian puan sekarang ataupun ujian tu? Saya tak sanggup kalau diuji macam tu. Anak saya semua sihat-sihat, cuma mereka ada perangai yang sangat menguji sahabat saya. Sebab Allah tahu puan mampu yang tu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan pastinya setiap ketetapan dan ujian Allah adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Tanpa ujian, kita tak kenal Allah. Tanpa ujian, kita tak akan istiqamah dengan zikrullah. Tanpa ujian, kita mungkin masih belum berhijrah lagi. Tanpa ujian, kita tidak kenal siapakah sebenarnya yang selalu bersama dengan kita. Siapa yang akan meninggalkan kita saat kita susah. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih terhadap ujiannya. Allah berikan ujian dengan kasih sayang, bukan dengan benci. Allah nak kenalkan kita kepada syurganya, sehingga kan bila saat kita terduduk dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, muslimin muslimat, lalu kita menyebutkan, hidup ini sementara, kesedihan ini sementara, hasbi rabbi jalallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolongku.
Allah itu cukup. Jika aku hilang semuanya tapi dalam hatiku ada Allah, maka ia cukup. Jika tidak ada yang indah di dunia ini tetapi dalam hati ini ada Allah, ada Rasulullah, maka ia sangat cukup untuk menjadi bekal mencari erti kebahagiaan yang hakiki di dunia. Namun kerana kita sangat tamatkan dunia, sangat cintakan dunia, muslimin-muslimat, sebab itu Allah dan Rasulnya tidak cukup untuk hati kita, untuk hidup kita. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, satu mukadimah yang saya kira mudah-mudahan boleh berikan kekuatan, boleh beri semangat kepada siapa yang sedang diuji, termasuklah saya yang sedang diuji pada saat ini. Kita semua dalam ujian Allah. Kita semua dalam kasih sayang Allah. Kita sentiasa dalam pemerhatian Allah. Bila Allah tengok kita lalai, kita leka, Allah tarik kita dengan ujian. Sebab jika diberi nikmat demi nikmat, kita semakin jauh. Subhanallah. Allah nak beri kita faham bahawasanya dunia ini pahit, kerana syurga itu manis. Dunia ini sakit, kerana hanya di syurga tempat kita berehat. Tidak ada kesedihan, tidak ada perpisahan. Jika dunia ini semuanya indah, kita sangat payah untuk melepaskannya. Kita sangat susah. Sebab itu, kepada mereka yang tidak dapat keadilan di dunia, maka hati akan terpujuk apabila membacakan keadilan Allah di akhirat kelak. Apabila kita difitnah di dunia, dibenci, ditabur dengan apa sahaja ujian, lalu kita membayangkan kenikmatan syurga yang tidak ada batas. Itulah indahnya kita menjadi orang yang beriman, iaitu orang yang percaya dengan janji Allah. Orang yang percaya dengan apa isi kandungan Al-Quran. Orang yang percaya tentang syurga itu benar, neraka itu benar. Alam barzah yang indah itu benar, alam barzah yang azab itu benar. Orang yang beriman, dia melebihi daripada orang yang Islam. Islam, Muslim adalah orang yang mempunyai satu agama yang sepatutnya dia menyerah diri, tapi berusahalah menjadi orang yang beriman, kerana imanlah yang boleh menyelamatkan kita dalam apa jua keadaan kita lalui. Imanlah yang boleh menyelamatkan kita. Iman yang boleh menyelamatkan kita, supaya kita tidak terus jatuh ke lubang yang sama dan kita terus bangkit, muslimin-muslimat. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, alhamdulillah, masya-Allah, hari ini hari Khamis, sudah masuk 21 Sya'ban. Kita semakin mendekati bulan Ramadan Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masya-Allah. Okey, kita akan mula. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, masya-Allah, alhamdulillah. Moga semuanya sihat walafiat, masya-Allah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey. Seperti biasa, 10 ayat awal sampai akhir Al-Fatihah dan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mungkin sound, kena offkan sound. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب
Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Qaddimul Muakhirul Awwalul Akhir الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, Masya Allah, Alhamdulillah, kita dah selesai membaca Asma'ul Husna, kemudian dah membaca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. InsyaAllah muslimin muslimat, sebagaimana semalam kita sebutkan bahawasanya hari ini kita akan baca satu hadis Nabi berkenaan bagaimana Rasulullah SAW membuat perumpamaan sifat tawakal itu seperti burung. Sifat tawakal itu seperti burung. Saya nak tambah sikit pengajian kita semalam, muslimin muslimat. Semalam kita berkongsi satu hadis Nabi yang menceritakan tentang bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi saat yang sangat suka dengan satu doa ataupun satu zikir. Begitu juga Nabi Muhammad dan juga para sahabat membaca zikir yang sama. Hasbunallah, cukuplah Allah. Cukuplah bagi kami Allah. Hasbuna, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik wakil. Kalau kita fikir perkataan wakil tu, muslimin muslimat, yang kita sebut wakil tu kan, Masya Allah. Contoh, kalau kita wakilkan seseorang bagi pihak kita wakilkan dengan yakin ke tak yakin? Dan adakah kita pilih orang yang kita yakini ke kita tidak yakin? Contohnya, kalau kita ni berkenanlah pada seseorang. Ini masa saya belajar di Kuza, sekarang Uniza, masa Mesir. Sahabat-sahabat saya, beberapa orang yang wakilkan saya untuk meminang lelaki. Tapi sekarang tak boleh lah ya, nak minta saya jadi wakil. Tak sempat dah. Muka-muka saya ni sesuai untuk jadi orang yang boleh pinang lelaki. Ya, sahabat-sahabat saya, beberapa orang yang wakilkan saya untuk meminang lelaki. Saya masih belajar sama ni. Subhanallah, mungkin sebab saya jenis yang boleh cakap dan boleh susun ayat dan macam tu lah kan. Masya Allah. Saya akan mewakilkan kawan saya tu sebab saya tahu dia percaya pada saya. Dan kepercayaan itu bukan membuta tuli. Kepercayaan itu mesti ada asasnya kita percaya. Kan, kenapa kita diberikan kepercayaan? Mesti ada sebab. Mungkin dari sudut karakter kita, mungkin dari sudut pengalaman kita, mungkin dari sudut ilmu kita, mungkin dari sudut pembawakan. Kawan ni dia kata, saya percaya. Asma, boleh tak saya wakilkan? Boleh tak awak tolong tanyakan muslimin tu? Boleh tak tolong tanyakan lelaki tu? Muslimin, kami panggil muslimin. Dia dah berpunya belum? Dan kalau belum, pandai-pandailah awak nak cakap macam mana. Saya cuma cakap, saya akan jawab, ya tak apa, saya akan jadi wakil. Saya akan jadi wakil yang insya-Allah akan menjaga maruah awak. Awak jangan bimbang. Jadi dia tenang. Subhanallah. Muslimin muslimat, bila sebut tawakal,
perkataan tawakal. Tajuk yang kita bicarakan ni. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri ke 123. 123. Bab yang ke-7. Kita bakal membacakan hadis yang keempat hari ini. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat dalam bab yang ke-7, iaitu yakin dan tawakal. Ia merupakan hadis yang ke-77. Kenapa tajuk dan bab ini Imam Nawawi menyusun gabung yakin dan tawakal? Sebab hanya orang yang yakin boleh bertawakal kepada Allah. Masya Allah, indah sangat. Hanya orang yang yakin dengan Allah, dia baru boleh bertawakal dengan Allah. Orang yang tidak bertawakal, yang tidak boleh bertawakal dan tidak boleh redha setelah dia serahkan urusan kepada Allah, dia ada masalah keraguan terhadap Allah. Bagaimana ragu pada Allah? Bagaimana tidak yakin dengan Allah? Sebab tidak ada ilmu. Sebab tak ada ilmu. Dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal kehebatan Allah. Dia tidak kenal kuasa Allah. Dia tidak belajar mengenali Tuhannya sendiri. Subhanallah, muslimin-muslimat. Bila kawan saya wakilkan saya, bukan saya kata saya orang yang terbaik, tapi saya cuba buat yang terbaik. Saya akan bercakap, Assalamualaikum Ustaz. Kita panggil Ustaz. Ni bukan pensyarah, tapi sama-sama pelajar. Saya kata, ada urusan sikit, ada hal, boleh ke nak jumpa satu tempat? Dan jangan fikir bukan-bukan saya jumpa tempat, contohnya. Tak, jumpa di tempat terbuka, tetapi cara bercakap tu tak pandang. Biasanya kami akan bercakap tiang duduk tengah. Contoh tiang tengah, ataupun pilih mana-mana bilik, tetapi ada yang teman saya seorang perempuan, lepas tu lelaki ada teman. Bukan bilik apa, kelas. Kuliah. Belajar di universiti, bayangkan kuliah ya. Jadi kita kata okey, jumpa di bilik kuliah sekian-sekian. Saya dah cek, bilik kuliah tu kosong, tak ada orang gunakan. Dia pun kata okey, dia pun panggil saya Ustazah, panggil Ustaz. Lepas tu saya ada teman seorang kawan perempuan yang amanah, dan dia pun ada teman. Ustaz, bawalah teman. Okey, dia kata. Saya pun akan sampaikan. Saya nak menyampaikan, saya wakil daripada seorang sahabat muslimat yang mewakilkan saya untuk bertanya. Ustaz dah ada berpunya belum? Dah ada seseorang ke? Dah ada ni ke? Nampak tak? Walaupun masa tu saya belum ada siapa-siapa, tapi boleh cakap direct. Memang boleh cakap direct dengan lelaki. Dengan muka yang tegas. Macam tu kan. Bukan, Ustaz, nak tanya. Bukan gitu. Tak. Memang straight forward je. Muka tegas je. Dia pun ada yang saya dah ada. Macam tu lah. Okey lah, terima kasih Ustaz. Lepas tu kadang dia nak tahu, boleh saya tahu tak muslimat yang nak bertanya? Saya kata tak, amanah, saya takkan bagi tahu. Terima kasih. Macam tu je. Gitu kan. Ada juga yang saya belum ada sesiapa lah. Jadi Ustaz bersedia ke nak mengenali, nak bertaaruf dengan seseorang? Muslimin-muslimat, wanita meminang lelaki tidak ada keburukan ataupun aib. Itu tidak dipandang serong dalam agama. Ia akan jadikan ia perbuatan yang serong apabila salah cara. Salah cara, kaedah tu salah. Lelaki pinang perempuan, ngorak perempuan, kalau salah cara juga aib. Boleh jadi maksiat. Okey, saya nak pergi kepada perbincangan kita bab tawakal. Tawakal, asal perkataan wakil juga. Sebab itu bila kita belajar zikir semalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil. Atau maksudnya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allah lah sebaik wakil kita. Allah lah sebaik-baik pengurus kepada urusan kita tu. Kita kalau kita jadi bos, kita jadi majikan, ada meeting penting yang perlu kita hadir. Tetapi kita ada masalah yang tak boleh kita nak pergi. Mungkin anak sakit teruk. Kan? Mungkin adalah apa-apa yang membuatkan kita ni. Kita mesti hantar wakil yang kita percaya. Yang mana dia boleh mewakili kita dalam menguruskan urusan tersebut. Kita pun kata, okey, sebab dengan menyerahkan urusan kita kepada orang yang kita percaya, kita akan tenang. Tapi, contohnya, orang yang kita percaya tu pun sedang quarantine. Lepas tu kita terpaksa hantar mana-mana yang ada. Okey, Ustazah tak boleh ni, Ustazah terpaksa wakilkan kamu.
Ustazah, saya tak tahu ni macam mana ni, saya tak tahu nak keputusan, nak bagi pandangan. Saya tak cakap. Tapi Ustazah tak ada pilihan kan. Memanglah, tapi kan sekarang dia tengah kuarantin contoh. Dia pun tak yakin, kita pun tak yakin. Apa yang berlaku? Kita tak tenang. Kita akan, ya Allah, macam manalah mesyuarat tu, macam manalah apalah dia cakap, kan silap cakap. Sambil kita uruskan anak yang sakit, sambil berfikir. Sebab itu muslimin muslimat, bila kita sebut, kita buat sesuatu usaha, kemudian kita sebut hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil, dia sebaik-baik, Allah lah sebaik-baik pengurus yang menguruskan. Serahkan urusan kita setelah usaha dengan yakin, kemudian redha dengan apa jua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bila nikmat, syukur. Bila tidak sebagaimana kita harap dan kita bayang, maka sabar dan redha. Kedua-duanya jalan menuju ke syurga. Jalan syukur, jalan sabar, kedua-dua menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kita bertambah kefahaman. Jadi kefahaman kita bertambah berkenaan dengan wakil, berkenaan dengan tawakal, berkenaan dengan yakin, insya-Allah. Jadi sekarang kita nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang kita dah beri hint semalam. Berkaitan dengan apa, muslimin muslimat? Berkaitan dengan burung. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita akan ni. Sekejap ya. Okey, maaf. Okey, insya-Allah. Ini merupakan hadis yang keempat dalam tajuk tawakal, yakin dan tawakal. Muslimin muslimat, yakin memang wajib. Itu adalah rukun dalam tawakal. Kalau kita serah pada Allah, tawakal pada Allah tanpa yakin bahawasanya Allah lah sebaik-baik yang memberikan hasil, Allah yang sebaik-baik yang menguruskan, kemungkinan besar kita tak dapat hasil tawakal yang terbaik. Kemungkinan besar kita tidak dapat apa yang kita harapkan. Jadi Allah Maha tahu. Sebab itu tawakal ini adalah amalan hati, bukan amalan luar, amalan hati berserta dengan yakin. Okey. Muslimin muslimat, kita akan bacakan hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati tayri, rawahu Muslim. Masya Allah, kalau boleh tulis hadis ni memang menarik. Nanti kita tulis sebab hadis ni pendek saja. Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, yang masuk ke dalam syurga. Nabi sebut golongan yang akan masuk syurga, yang masuk ke dalam syurga. Yadkhulul jannah, yang masuk ke dalam syurga, aqwamun, kaum. Bila baca syarah bermaksud kumpulan manusia di kalangan lelaki dan perempuan. Afidatuhum, yang mana hatinya mislu afidati tayri, seperti hati burung. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, yang akan masuk syurga, Nabi kata, sekumpulan manusia, lelaki dan perempuan, yang hatinya seperti hati burung. Masya Allah, subhanallah. Banyak kan firman Allah, Allah berikan perbandingan binatang di dalam Al-Quran. Semut, lebah, lalat, nyamuk, ikan-ikan, macam-macam, bukit bukau, Allah bagi contoh. Kali ini Allah melalui hadis Nabi SAW, kerana ia juga merupakan wahyu Allah, iaitu beri perumpamaan hati burung. Kenapa burung? Okey, sekarang muslimin muslimat, siapa ada kitab Riyadhus Salihin ni ataupun mana-mana versi kitab Riyadhus Salihin, siapa nak beli kitab Riyadhus Salihin ni boleh pergi ke Shopee kita juga. Sekarang kita pergi kepada hadis, kita langkau satu hadis.
Sekarang ni kita baca hadis nombor 4. Sekarang kita nak baca hadis nombor 6. Tak apa langkau, tak ada masalah. Sebab hadis yang nombor 5 hadis yang sangat panjang. Kenapa nak baca terus hadis yang ke-6? Sebab hadis ini menerangkan, menjelaskan lagi kenapa hati burung. Okey, kita tengok hadis yang ke-6. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya bacakan, tuan-puan boleh dengar. Mendengarkan hadis Nabi juga diberi pahala ya. Jadi boleh dengar sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil masak, sambil-sambil ngemas, apa saja, biar je on sambil-sambil tu dengar. Kalau kita bukan lagi tahap, belum lagi tahap baca hadis, kurang-kurangnya dengar dulu hadis Nabi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmizi. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Hadis ini bermaksud daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pastilah Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ada sambungan lagi ni. Di pagi hari, burung-burung pergi dalam keadaan perut kosong dan di petang hari kembali dengan perut penuh berisi. Berisi penuh. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, mungkin ada yang tak dapat tangkap lagi. Saya ulang lagi sekali hadis ini sebab sudah tentu repetition, pengulangan akan menambahkan kefahaman. Pengulangan adalah kunci kepada kebijaksanaan, ingatan dan sebagainya. Jadi saya ulang untuk kali kedua. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pastilah Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Okey, dah nampak poin ni kan? Ustaz, kita sama-sama menghayati ya, sama-sama memahami. Subhanallah, insya-Allah. Kepada pendengar semua, bila kita baca hadis Nabi, kita bagi tumpuan supaya kita faham apa yang Nabi nak cakap. Kalau bukan sekarang, kita rasa agak rugi ya. Sebab mungkin untuk lain kali kita tak baca hadis ni, tak jumpa, jarang kan? Tajuk-tajuk ceramah akan menyentuh hadis ini. Jadi ambil peluang, bila dah dibacakan, kita hormat dan kita bagi tumpuan, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada rangkap pertama, Nabi SAW menyebutkan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pastilah Dia akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Di mana di pagi hari burung-burung pergi dalam keadaan perut kosong dan di petang hari kembali dengan perut berisi penuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, di antara penjelasan hadis itu ialah burung-burung di permulaan siang hari dalam keadaan khimas, kosong perut kerana lapar, sedangkan di akhir siang hari dalam keadaan kenyang. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di antara penjelasan yang menjelaskan hadis ini, muslimin muslimat, disebutkan kalau kita baca ni, dikatakan bahawa masuk hadis tersebut ialah mereka orang yang bertawakal. Ada yang berpendapat bahawa mereka itulah orang yang hatinya lemah lembut. Hadis ini merupakan dasar yang agung dalam tawakal, iaitu hadis yang mana Nabi SAW sebut yang masuk syurga, yadkhulul jannah, yang masuk syurga adalah satu kaum yang hatinya seperti hati burung. Disebutkan ia adalah satu dasar yang besar, yang sangat utama, yang agung dalam bab tawakal. Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah dalam meraih maslahah ataupun menolak mafsadah. Masya Allah. Tambah lagi kefahaman kita. Tawakal adalah sesuatu usaha hati. Lepas usaha perbuatan kita,
Dia akan pergi kepada usaha hati kita, sama ada untuk mendapat manfaat ataupun untuk menolak keburukan. Ada dua. Sama ada kita usaha untuk dapat sesuatu kebaikan atau manfaat, ataupun kita usaha supaya kita tidak dapat keburukan yang kita takuti. Okey. Jadi kita tengok lagi. Sa'id bin Jubair berkata, tawakal menghimpun keimanan, iaitu kepercayaan. Tawakal ni adalah himpunan kepercayaan. Percaya Allah Maha berkuasa. Percaya bahawasanya Allah Maha melihat. Percaya bahawa Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak tahu. Percaya dan yakin bahawasanya Allah Maha bijaksana. Bila timbul kepercayaan terhadap Allah dengan mengenalnya, dengan segala nama-namanya Asma'ullahul Husna tersebut, maka kenapa kita nak ragu-ragu apabila berlaku sesuatu, sama ada mengikut kehendak kita ataupun tidak mengikut. Ketahuilah bahawa tawakal tidak kontradiksi dengan melakukan sebab-sebabnya. Kerana sesungguhnya burung pun berpagi-pagi mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Subhanallah. Yusuf bin Asbat berkata, pernah dikatakan, berbuatlah sebagaimana amal perbuatan seorang lelaki yang dapat menyelamatkannya, dan bertawakallah sebagaimana tawakalnya seorang lelaki yang tidak akan menimpanya melainkan sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Jabir daripada Nabi SAW, suatu jiwa tidak akan mati sehingga ia menyempurnakan rezekinya. Oleh kerana itu bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencarinya. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara penjelasan kenapa Allah memberikan melalui hadis Nabi ini perbandingan dengan burung. Cuba perhatikan burung. Burung kehidupannya tak seperti kita muslimin muslimat. Kita memerlukan keperluan yang begitu banyak. Kita perlu rumah, tak cukup saja rumah, perlu rumah itu adanya tingkap, adanya pintu, lepas tu kena ada langsir pula, lepas tu kena ada kipas lah pula, lepas tu dalam rumah kita perlu ada peti ais untuk kita simpan bekalan makanan, lepas tu kena ada dapur untuk kita masak, kan? Lepas tu ada itu, kena ada ini, kena ada kereta, kena ada macam-macam keperluan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Pun begitu, kita masih lagi kurang bersyukur dan kurang yakin dengan Allah. Walaupun kat rumah tu, kerepek tu sampai lemau lah, kan? Time nak bagi orang, rasa sayang, rasa nak makan. Lama-lama simpan lemau, akhirnya buang. Na'udzubillah min zalik, membazir sahabat syaitan. Kadang-kadang tu kan, kurma tu mengering-ngering. Kurma yang tahun lepas pun Ustazah saya tak makan. Dah jumpa Ramadan lagi. Nak kata kita ni banyaknya makanan. Duit dalam akaun bukan tak ada, ada. Tapi hidup tu memikir-mikir, kan? Itu tak cukup, ini tak cukup, ini nak beli. Cuba tengok seperti burung. Dia tak ada peti ais, kan? Dia tidak ada tempat simpanan makanan. Ada binatang yang dia simpan makanan dalam kantung. Ada binatang dia simpan makanan di dalam mulut. Ada binatang apa simpan banyak makanan dia simpan. Hamster pun katanya dia simpan juga makanan. Ada binatang yang simpan makanan, adalah tempat-tempat, tapi burung tidak pernah menyimpan makanan. Sebab itu bila disebut bertawakal lah sebagaimana tawakal burung, Masya Allah. Siapa yang benar, Nabi kata tadi hadis yang kita bacakan, siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka dia akan berikan oleh Allah rezeki seumpama burung. Adakah burung tidak berusaha? Burung berusaha. Burung bukan duduk jadi sarang tunggu rezeki Allah. Burung keluar, terbang di alam yang begitu luas. Dia kecil je, belum tahu tempat dituju. Dia bukan tahu kena pergi pasar. Dia bukan ada tempat khas dia nak cari rezeki. Tak. Dia bukan ada kewangan nak pergi jual beli. Dia tidak ada apa-apa. Pernah tengok tak rumah burung? Rumah burung ada apa? Rumah burung, cuba tengok. Sebab itu tawakal burung sangat hebat. Kami kan adalah belakang rumah ni ada pokok kan. Ada sarang burung. Lepas tu
Bila kita tengok bagaimana mereka burung ni buat sarang, kan unik. Dia ambil kayu-kayu, dia ambil daun-daun, dia ambil ranting-ranting, dia terbang jauh, dia bina burung, dia bina sangkar. Kalau kita tunggu daripada kosong sampai siap, kita boleh tidur. Dia nak siapkan satu sangkar tu lama. Kan, nak siapkan sangkar. Lepas tu dia bina pula atas apa? Muslimat, dia atas pokok. Atas pokok, kadang atas pokok tinggi. Kita tengok, kalau datang angin jatuh ni. Datang angin jatuh burung ni. Lepas tu dia beranak pula, ada anak-anak dia pula. Allahu Akbar. Tetapi itulah tawakal burung. Muslimin-muslimat. Hebat tawakal burung. Dia usaha. Allah berikan dia kemampuan untuk berusaha setakat itu. Setakat itulah kemampuan dia berusaha untuk membina rumahnya. Itulah kemampuan yang Allah berikan kepada binatang yang berbeza. Binatang ni rumahnya tinggal di sini, rumah ni pula di sini, rumah binatang ni pula begini, begitu. Bagi rumah burung, tempat tinggalnya sangat berisiko tinggi. Kalau hujan lebat, saya fikir macam mana burung ni kalau hujan lebat, dia lagi mana? Lepas tu ada satu kali tu hujan lebat apa semua. Lepas selesai hujan, anak-anak pun semua keluar pergi tengok sarang burung tu. Umi, sarang burung tu hancur. Kesiannya. Mana burung? Lepas tu kita fikir, kita kata burung kan boleh terbang. Burung kan boleh terbang. Tapi dia punya tawakal kepada tempat tinggalnya. Dan tawakal burung kepada makanannya. Dia keluar terbang, tak tahu mana nak tuju. Di alam yang luas terbentang. Dengan dia binatang yang sangat kecil. Dia terbang. Kalau kita fikir, dia nak pergi cari makanan dekat mana? Dia nak cari ulat dekat mana? Lepas tu, kalau ibu-ibu burung pula, dia nak cari pula makanan untuk anak-anak dia. Masya Allah. Tetapi kerana dia sangat yakin dengan Allah, sangat percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal dia setelah dia usaha, dia yakin. Dan dia tidur lena je bila malam. Dia tak ada fikir, esok nak makan apa lah ni. Sudah dah lah hujan ni, macam mana ni. Hujan ke ribut ke, dia punya tawakal burung ini sangat hebat. Sebab itu, subhanallah, Nabi beri penjelasan. Kepada siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan dia rezeki seperti mana rezeki burung. Burung tak perlu menyimpan. Burung tidurnya tenang walaupun tidak ada apa-apa bekalan untuk hari esok. Walaupun dia tak ada bekas simpanan. Burung tetap tenang. Tenang datang daripada yakin dan percaya kepada Allah. Sebagaimana kalau kita wakilkan urusan kita kepada orang yang kita percaya, kita akan tenang. Jadi burung menyerahkan urusan rizkinya sepenuhnya kepada Allah. Yang dia perlu buat, fokus kepada usaha. Tapi masalah kita, fokus kepada hasil. Sebab itu berhati-hatilah kepada mereka yang menjual-jual program-program jaminan kaya. Anda dah dapat 1 juta pertama, menjanjikan itu, menjanjikan ini, janji bebas hutang, janji freedom keuangan. Bukan saya kata salah. Bukan salah, bukan haram pun kalau nak sebut-sebut begitu kan. Tetapi Masya Allah, akhirnya manusia, dia usaha-usaha, dia letak dia punya goals macam tu. Apa berlaku muslimin-muslimat? Apa yang berlaku? Bila letak goals untuk capai 1 juta pertama pada bulan-bulan sekian, untuk capai ini, untuk capai itu, untuk ada ini, untuk ada itu, untuk beli itu, untuk beli ini, untuk sekian-sekian. Bila letak goals, dia letak hasil dulu depan. Apa berlaku? Dia akan buat apa sahaja untuk capai target. Ini yang berlaku pada hari ini. Dia akan buat apa saja untuk capai target. Walaupun melalui cara yang haram, cara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Dia buat bad marketing, sebab Tok Guru dia cakap bad marketing is also marketing. Dia buatlah create. Hari ini kita melihat ramai founder tidak ada sifat malu menjatuhkan maruah sendiri, bukan orang yang jatuhkan maruah dia. Tapi bila orang lain jatuhkan maruah dia, dia marah. Tapi dia sendiri menjatuhkan maruah dia,
dia tidak sedar ataupun dia memang sanggup buat apa saja demi untuk mencapai target jualan, target sekian, target itu, target ini. Sebab apa? Sebab kita lupa, kita tak belajar betul-betul bagaimana tawakal burung. Dia bukan fokus kepada hasil, tapi dia fokus kepada usaha. Dia serahkan hasil kepada Allah dan dia yakin dan percaya Allah akan beri. Itulah yang berlaku. Saya tengok hari ni, artis ke tak artis ke, founder ke tak founder ke, dealer ke, banyak sangat buat video-video pendek, berjoget, menari, berpusing, menggoyang-goyangkan badan. Walaupun iklan baju muslimah tapi dengan cara yang salah, maka hilang barakah. Iklan itu, iklan ini bukan salah. Saya pun berniaga muslimin-muslimat, tapi memang ujian Allah. Ujian Allah. Nampak macam mudah ustazah berniaga. Nampak macam banyak je orang beli. Muslimin-muslimat yang sama-sama mencari rezeki di bawah payung hijrah, di bawah sama-sama cari rezeki, lebih kurang dalam 120 kalau campur part time dan 140 orang. Kalaulah subhanallah saya yang merasa, kalaulah saya rasa saya yang bayar gaji pekerja, saya tak boleh teruskan. Saya mungkin perlu berhentikan separuh daripada pekerja. Lusa gaji. Accountant dah mula cari. Ustazah macam mana ni? Perlukan sejumlah sekian-sekian. Tinggi tuan-puan sekian. Hampir 300k. Kalau saya fikir saya yang bagi rezeki, saya tak boleh teruskan. Saya tak boleh teruskan. Tetapi angkat tangan doa, ya Allah, kepadamu aku bertawakal. Bertawakal yakin sesungguhnya rizki bagi setiap pekerja ini adalah pada tanganmu ya Allah. Urusanku, kerjaku, apa yang aku perlu buat ya Allah adalah usaha. Maka saya usaha. Usahalah, serah pada Allah hasilnya. Usaha buat iklan. Walaupun orang kata ustazah ni tunggang agama, ustazah ni kejar dunia, ustazah ni dah lari dah matlamat ni. Oh dia bina pengaruh, lepas tu tiba-tiba pum dia berniaga. Apa pula orang kata, ya Allah engkau maha mengetahui. Usaha ni atas dasar apa? Usaha ni untuk apa? Pergi ke mana hasilnya dan sebagainya. Muslimin muslimat ni kita tak pernah. Subhanallah, wallahu alam, tak pernah letak goals. Jualan nak capai sekian-sekian. Tak pernah letak kepada unit ekonomi, okey bulan ni ustazah nak capai jualan gini-gini, ni. Tak pernah. Boleh tanya unit ekonomi. Dah hampir 3 tahun dah berniaga, galeri, itu, ini. Dah berapa tahun dah buat itu, adalah muslimin-muslimat. Tapi tak pernah letak goal. Bukan saya kata salah letak goal, bagus. Tapi jangan sampai nak kejar sasaran, sampai kita langgar syariat. Sampai kita tak tidur malam, tak bangun tahajud, sampai tak ada masa baca Quran, sampai tak ada masa untuk pergi ziarah orang asnaf fakir miskin, sampai tak ada masa hubungkan silaturahim dengan adik-beradik, sampai tak ada masa nak balik kampung. Atas dasar apa? Cari rizki. Kenapa? Kita nak sumbat banyak mana dalam mulut kita, dalam perut kita. Akhirnya dalam perut kita ini akan dipenuhi dengan tanah bila kita berada di dalam kubur. Sampai bila? Subhanallah. Itu yang kita tengok. Ada golongan yang sudah kaya raya, jutawan, limpahan kekayaan, tetapi masih lagi seolah-olahnya mencari-cari dunia ini seperti dia belum ada. Itulah kemiskinan yang sebenar, muslimin muslimat. Sebab itu tenang-tenang sahaja melalui meniti jalan hidup di dunia. Kerana yang akan memenuhi perut kita adalah tanah. Yang memenuhi perut kita adalah tanah. Muslimin muslimat. Kadang-kadang muslimin muslimat bukan selalu mampu. Setiap bulan bukan selalu mampu. Kalau saya sendiri tak mampu. Kami sendiri struggle every month, tak mampu nak bayar semua. Tapi tak pernah berhentikan pekerja sebab mereka semua bagus. Staff-staff ni, pekerja-pekerja semua bagus. Bila buat kerja dakwah, buat kerja amal, kerja lebih masa, kerja sampai malam. Saya kadang menangis tengok gambar-gambar. Ya Allah, kuatnya staff bekerja. Sampai 10 malam duduk buat sendiri untuk perkampungan hijrah. Tak upah orang, buat simen. Lepas tu kerja dakwah sampai lewat malam, sampai hujung minggu buat misi-misi bantuan. Subhanallah.
Mereka tak claim OT. Kita pernah cakap siapa nak claim OT, claim lah. Tapi mereka tak claim OT walaupun kerja lebih masa. Kita bayar gaji sekadarnya. Masya Allah, sama-sama cari rezeki. Ada waktunya kami memang tak ada langsung. Tapi tak pernahlah meminta ke merungut ke apa semua. Usaha ikhtiar. Pinjamlah dengan hamba-hamba Allah. Walaupun pinjam, nak bayar gaji pekerja tak cukup, meminjam. Tetapi saya fikir itu rezeki. Ada orang tak dapat pun nak pinjam. Tak ada pun orang yang nak bagi pinjam. Tetapi saya fikir, walaupun saya kata, macam mana ni, dah tahap meminjam ni, nak bayar gaji staff ni. Tak apa. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki. InsyaAllah yakin. Allah akan buka kat pintu rezeki. Nanti kita akan bayar balik hutang ni. Masya Allah. Muslimin-muslimat. Begitulah pengajaran dan apa yang kita boleh dapat pada hari ini, muslimin-muslimat. Kita baca 2 hadis hari ini. Berkenaan tawakal seperti burung, dan Nabi SAW sebut, mereka yang akan masuk syurga adalah orang yang mempunyai hati seperti hati burung. Dan Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, iaitu yang mana burung ini kan berpagi-pagi dia keluar mencari rezeki dan dia pulang dengan perut yang kenyang. Dan kita dah jelaskan daripada awal, muslimin-muslimat boleh dengar tawakal. Saya nak sudahi dengan satu kisah secara ringkas, insya-Allah. Alhamdulillah, esok kita akan, hari Jumaat kita akan baca satu hadis yang panjang tentang tawakal. Kisah arwah ayah saya. Saya dah ulang dah beberapa kali, tapi saya terlintas tadi lagi saya terlintas. Kadang-kadang kita mula faham apa yang ayah cakap setelah 3 tahun, setelah 4 tahun. Kadang-kadang setelah kita ulang banyak kali baru kita faham, oh itu maksud ayah. Masya Allah, Allahu Akbar. Arwah ayah bila Ramadan 10 Ramadan ni cukuplah 4 tahun arwah ayah pergi. 10 Ramadan ayah pergi pada 10 Ramadan Jumaat malam. Subhanallah, indah sangat pemergiannya. Arwah ayah diuji dengan kanser sampai 3 kanser. Arwah ayah berusaha sehabis daya. Walaupun ada yang nasihat, tak payah buatlah kemo, tak payahlah buat itu, tak payah buat ini lagi, tak payah ni, usaha cara lain. Ayah usaha semua. Ayah buat semua yang doktor suruh. Doktor suruh belah operation sampai 10 jam. Belah bahagian atas ni, belah bahagian dada, belah bahagian perut. Doktor sarankan buat itu, buat ni, semua buat. Ikhtiar secara alternatif juga buat. Ayah buat dengan tenang, dengan kuat. Masya Allah. Sampailah satu saat saya sebut pada arwah ayah, saya ingat malam tu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam itu malam nisfu Sya'ban. Sebab itu bila nisfu Sya'ban, saya akan teringat peristiwa ni. Saya ingat lagi masa tu, ini jarak yang dekat dah ni, nisfu Sya'ban. Lepas nisfu Sya'ban tu ayah meninggal pada 10 Ramadan. Dekat kan? Tak jauh kan? Macam sekarang lah. Itu nisfu Sya'ban, lagi 9 hari Ramadan, lepas tu 10 Ramadan. Lebih kurang beza dalam 2 minggu kan? 2 minggu. Lebih kurang beza 2 minggu lah kalau nisfu Sya'ban. Dengan kematian ayah lebih kurang bukan 2 minggu tapi 3 minggu lah. Masya Allah. Masa tu kan saya sampai dari Seremban. Masa malam tu lah encik suami, malam tu kan encik tinggalkan saya kat bawah sebab waktu malam kan tak dibenarkan. Saya pun naik seorang. Saya pun, adik saya yang jaga pun balik. Lepas tu ayah saya buka mata, saya tengok saya. Saya kan dari Seremban balik Terengganu, pergi hospital. Lepas tu saya tengok. Ayah saya pun tengok, Asma ke? Ya ayah, Asma. Lepas tu saya pun kata, ayah, Asma balik. Kenapa Asma balik? Yelah, saya masa tu, padahalnya kita masih kerja masa tu dan sebagainya kan. Lepas tu saya kata, ayah, malam ni malam nisfu Sya'ban. Malam ni malam makbul doa. Ayah, kita sama-sama doa.
ayah sembuh. Allah beri keajaiban. Ayah boleh sihat. Ayah boleh ceramah balik. Ayah boleh mengajar balik. Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, InsyaAllah ayah akan baik semula. Ayah gini. Masa itulah ayah saya sebut. Ayah saya kata, Asma, ayah dah berusaha. Asma pun dah berusaha. Mak pun dah berusaha. Semua orang dah berusaha. Semua orang dah berdoa. Sekarang kita bertawakal, Asma. Tawakal kepada Allah. Tawakal. Tawakal. Tawakal kepada Allah. Lepas tu ayah suruh baca firman Allah. Saya pun hafal firman tu yang selalu saya baca, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka akan sesuatu tapi ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tapi ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Subhanallah. Pasal ayah saya cakap, saya kata, Asma nampak ayah usahakan. Dan kita semua mengharapkan setelah ayah operation, maka kanser akan hilang. Dah buang dah saluran makan, kanser esophagus. Saya tidak merokok, tak ada buat apa, tetapi itu takdir Allah untuk arwah ayah. Operation belah sini untuk potong saluran makan daripada atas ni. Belah bahagian paru-paru, sebab sepanjang operation paru-paru perlu perlu dipam sebab tak mampu berfungsi ketika kawasan ini dibelah. Belah pula bahagian bawah perut sebab saluran makan daripada atas sampai bawah dipotong. Kemudian perut disambung ke atas. Sangat berat ujian ayah. Subhanallah. Kemudian kita menjangkakan lepas habis operation dah dibuang sel kanser yang berada di tengah ni. Kemudian disusuli pula dengan kemo dan sebagainya. Kita semua mengharapkan ayah akan sembuh. Ayah makan dengan susah. Sebab apa? Saluran makan tidak boleh digunakan, hanya susu. Ayah hadapi dengan sabar, dengan tenang, tidak merungut. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian muslimin muslimat, bersambung ujian pergi kepada kanser paru-paru. Lepas kanser paru-paru, paru-paru penuh dengan air, buat pula. Air tu tak tahu daripada mana boleh penuh. Bila sedut, sekali masuk alat untuk bersambung dengan paru-paru, boleh nampak betapa sakitnya arwah ayah. Lepas tu bila air dikeluarkan, kemudian kemo lagi untuk hilangkan kanser di paru-paru. Episod demi episod. Arwah ayah kata, Asma tengok bagaimana ayah berusaha melalui sakit demi sakit. Lepas selesai kanser paru-paru, rupanya bersambung pula kanser darah. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Tapi arwah ayah kata, kita dah bertawakal, dah serah pada Allah. Walaupun semua mengharapkan, dan ayah sendiri mengharapkan ayah sembuh dan berhenti segala kesakitan ini, tapi inilah yang terbaik untuk ayah. Masya Allah. Walaupun ia sangat buruk, dia sangat berat dan sangat sakit, tetapi kerana telah bertawakal kepada Allah, telah serah kepada Allah, maka walaupun buruk, seorang hambanya yang beriman tetap menerima ia sebagai satu kebaikan. Satu kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu kebaikan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu kebaikan. Sebab tu arwah ayah kata, memang semua ini dilihat buruk. Orang buat solat hajat, tok-tok guru turun, Masya Allah, ramai sangat alim ulama turun mendoakan arwah ayah. Banyak masjid mendoakan arwah ayah. Subhanallah. Tapi arwah ayah kata pada saya, tapi Allah tidak mengizinkan, kerana inilah yang terbaik untuk ayah. Bukan yang baik bagi kita, yang paling utama baik bagi Allah. Maka bila kita boleh sabar, kita boleh terima, maka ia akan jadi baik untuk kita. Akhirnya, setelah lebih kurang 1.5 tahun ataupun hampir 2 tahun, ayah melalui ujian demi ujian, Allah pilih
pada malam yang sangat mulia, pada hari yang sangat mulia, bulan Ramadan, 10 Ramadan. Ayah tempuh hari Jumaat yang sangat mulia, dan pada malamnya ayah menghembuskan nafas dengan sangat mudah-mudahan husnul khatimah. Bahkan ayah sempat meminta anak lelaki membersihkannya. Siap bersihkan misai, trim ni, bersihkan ni, mandikannya sebelum ayah menghembuskan nafas yang terakhir. Ayah kata ayah nak bersihkan diri petang hari kot, sebelum malam tu menghembuskan nafas. Masya Allah, Allahu Akbar. Ayah sempat rakam suara untuk berikan wasiat. Macam ayah dah tahu, ayah sempat beri wasiat yang sangat jelas kepada anak lelakinya. Ayah pesan, banyak orang yang berhutang dengan ayah, sebab ayah seorang yang berkemampuan dari segi rezeki. Ramai yang berhutang, bukan jumlah yang sedikit. Ayah pesan satu-satu. Orang ni bagi tahu ayah halalkan, ini ayah halalkan, tak perlu bayar. Banyak. Saya kata, ya Allah, indahnya ayah dah buat persiapan. Ayah boleh tinggal pesan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Sebab itu, dalam kita bertawakal kepada Allah setelah usaha, kita perlu berlapang dada dan bersedia untuk menerima apa jua keputusan daripada Allah, dan terus yakin walaupun keputusan itu tidak sebagaimana yang kita jangka, yang kita harap. Dan orang yang betul-betul tawakal, dia tidak akan kecewa dengan Allah. Dia yakin bahawasanya itulah yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Maka Allah benar-benar akan berikan kepada orang ini syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat, dah dekat pukul 9. Saya tak sempat sebab saya perlu bergerak dan ada ceramah lagi, tapi ceramah tu tertutup. Saya ada kuliah, ada ceramah lagi selepas ini. Saya perlu buat persiapan juga dan saya perlu bergerak ke satu tempat. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih, tapi tak ada live lah sebab ceramah tu tertutup, jadi tak ada live. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan cerita saya dapat berikan sedikit pengajaran dan boleh relate dah dengan ujian masing-masing, ya. Boleh relate dengan masalah dan ujian masing-masing. Kita semua sedang berusaha untuk mempunyai sifat tawakal, untuk mempunyai jiwa yang tenang, untuk kuat menghadapi liku-liku kehidupan. Sebab erti hidup adalah untuk mendapat kematian yang indah. Tidak ada guna hidup yang indah jika kematian kita kematian yang buruk. Muslimin muslimat, berbaloi walaupun hidup kita sangat berat dengan ujian, jika kita diberikan husnul khatimah dan juga jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, insya-Allah esok kita akan kongsikan satu zikir yang ringkas untuk kita jadi orang yang bertawakal. Saya kongsi sikit lah. Tuan-puan, kalau nak mulakan apa-apa, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambungan dia, la haula wala quwwata illa billah. Esok kita akan jelaskan. Saya dah banyak kali dah jelaskan zikir ni. Zikir ni daripada hadis yang sahih. Hebat sangat zikir ni. Apa yang kita dapat daripada zikir yang ringkas ini, kita akan kongsikan besok. Mula beramal dulu, nak start keluar rumah, nak mulakan apa-apa pekerjaan, nak mula apa-apa usaha dan ikhtiar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bismillah. Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Lama-lama insya-Allah kita betul-betul jadi orang yang bertawakal. Kita betul-betul akan jadi seorang yang yakin dengan Allah. Kita tidak protes dengan apa jua ketetapan Allah. Dan kita akan mati dalam keadaan kita redha dengan Allah. Allah juga meredai kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang hadir lebih kurang dalam 6,000. Saya tak tahulah berapa di FB ya. Di TikTok lebih kurang dalam 2,000, di FB saya tak tahu berapa. Mungkin dalam 6,000. Terima kasih banyak. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Masya-Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di TikTok, ada yang kata saya baru masuk TikTok, dia tak save live. Jadi anda boleh tengok di FB ya. Pergi ke page Ustazah Asma Harun, ada FB. Terima kasih yang bagi star sampai 10,000 star. Terima kasih sangat. Lebih pada 10,000 hari ini, alhamdulillah. Terima kasih star-star tu, moga Allah gantikan dengan bintang-bintang di dalam hidup kita. Terima kasih sangat, masya-Allah. Terima kasih yang makin meningkat alhamdulillah di TikTok, sama juga di FB. Mudah-mudahan kita semua bersahabat di dunia dan juga di akhirat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih di FB, terima kasih. Terima kasih TikTok pun macam-macam bagi. Saya tak henti-henti bagi bunga, bagi semua. Itu adalah satu nilai infak kalian. Saya tahu TikTok pun boleh jana rezeki, boleh jana rezeki, insya-Allah. Kita usaha, kita ikhtiar. Terima kasih.